العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم اجعل خير عمرنا آخره وخير عملنا خواتمه وخير أيامنا يوم أن نلقاك فيه. اللهم إنا نسألك عيشة هنية وميتة سوية ومردا غير مخزن ولا فاضح. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. آمين يا رب العالمين. InsyaAllah tuan-tuan, hari ini kita sambung surah Al-Ma'idah, mula ayat 57. Yang buka application ayat 57, yang buka Quran muka surat 117. Nanti minggu pertama kita sambung semula aktiviti kita untuk tafsir surah lazim Al-Fatihah tu. Okey. Ni kipas mana yang bunyi kuat ni? Matikan kipas yang bunyi kipas kelang tu. Atau matikan ni kipas tepi. Matikan kipas tepi. InsyaAllah tak panas. Matikan je. Kipas kelang matikan. Jadi lepas ni, kalau siapa-siapa yang mampu tengok Quran masa kuliah, tengok Quran, pegang, pahala percuma. Tak dapat tengok betul-betul pun tak apa. Kalau ada yang nak khidmat bawakan rehal, silakan. Jadikan satu suasana majlis ilmu tu sebagai satu suasana majlis ilmu yang sebenar-benarnya. Cubalah. Kalau ada yang tolong buat kopi lagi baik. Saya seorang je minum, orang lain semua tak minum. Apa dia? Surah Al-Ma'idah muka surat 117. Ya. Kalau baca gile-gile tu bagi saya dengan masa setengah jam sampai isyak tak berapa relevan lah. Tapi kalau ikut saya baca boleh. Ya, betul. Tapi kalau untuk ayat yang bukan ayat lazim dekat sini, ni kurang sikit lah bagi saya. Kalau dekat ayat lazim tu insyaAllah dalam minggu pertama tu.
Kalau yang dekat lanjutan kita ni, ni saya bimbing je macam biasa. InsyaAllah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Simak siapa yang buka aplikasi buka Quran, simak. Ya ayyuhallazina amanu la tattakhidul ladzina ittakhadhu dinakum huzwan wa la'iba. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian mengambil orang-orang yang mengambil agamanya sebagai ejekan dan permainan. Satu, wa minal ladzina utul kitaba min qablikum, dan orang-orang yang pernah diberikan kitab sebelum kamu. Dua, wal kuffar, dan orang-orang kafir. Tiga, aulia, sebagai pelindung. Wali artinya pelindung, ataupun teman rapat, ataupun tempat yang kita minta tolong. Supaya apa? Supaya jangan orang-orang Islam ini duduk di bawah orang-orang yang tidak beriman. Kita bukan cerita pasal kemanusiaan. Kalau berkawan tu berkawan lah dengan orang kafir. Kalau tak berkawan, macam mana dakwah dengan orang jahat? Memang kalau kita dengan orang jahat, kalau kita berkawan dengan orang jahat, kalau kita terikut ke dia, memang ketika itu tak dibolehkan. Tapi kalau kita tak berkawan dengan orang jahat, macam mana kita nak dakwah ke orang jahat? So ini ikut kemampuan masing-masing. Berkawan ya berkawan, tapi menjadikan kawan sebagai aulia, sebagai pemberi, sebagai pemberi pelindung, tempat kita minta tolong. Dengan orang-orang, pertama, orang-orang yang menjadikan agama sebagai bahan ejekan dan permainan, huzwan wa la'ibah. Yang kedua, orang-orang yang diberikan kitab sebelum kamu. Kenapa? Kerana orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani yang sebelum ni sepatutnya dia beriman kepada Allah, patutnya dia tolong Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pasal dia orang dah ada Taurat, dia orang dah ada Injil, dia orang dah ada Zabur, ada 3 wahyu. Datang Quran sebagai melengkapkan wahyu yang 3 tadi. Sepatutnya lebih mantap, bukan lebih melawan, tapi nyatanya tak menerima. Macam tu. Yang ketiga, orang-orang kafir. Dan 3 golongan ni jangan dijadikan sebagai atas tempat kita minta tolong dengan dia. Tak dibenarkan begitu. Supaya apa? Supaya syahadah dan agama tu terjaga. Supaya syahadah dan agama terjaga. Itulah kita mengatasnamakan. Kita ni ceritanya dia minta tolong dengan berdakwah tak sama. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masyarakat dengan orang kafir. Ada Nabi ada gadai baju perang dia kepada Yahudi, ada pergi kedai berniaga, ada beli barang, ada pinjam meminjam. Tapi untuk duduk di bawah payung orang kafir, itu tidak. Itu tidak. Jadi bezakan antara dakwah berkawan dengan minta tolong untuk memayungi keadaan. Bezakan. Wattaqullaha in kuntum mu'minin, dan bertakwalah kalian kepada Allah jika kalian benar-benar percaya, benar-benar beriman. Takut kepada Allah. Allah minta kita mengatasnamakan syariat Allah Subhanahu wa taala. Tujuan kita ni, kita nak promosikan Allah dan Rasul. Tujuan kita nak promosikan mengatasnamakan Allah dan Rasul. Buatlah apa yang kita mampu, ngelaklah apa yang kita mampu. Cuma dalam situasi kajian akhir zaman, ini originally permintaan daripada Allah. Cuma dalam situasi akhir zaman seperti sekarang, pasal setiap perjalanan daripada zaman Nabi Adam alaihissalam sampai kiamat, Nabi dah beritahu akan berlaku begini, lepas ni macam ni, lepas ni macam, lepas ni macam ni, lepas ni macam ni, semua Nabi dah beritahu. Walaupun sekarang ni kita lihat keadaan, kalau kita baca dalam hadis Nabi SAW, nak menuju daripada zaman sekarang sampai zaman Dajjal laknatullahi alaih muncul, cakap terang, Islam tak akan menang. Baik, satu hal. Tadi ni cerita-cerita ni, kita cerita yang kita cakap dalam ayat ni, ni originalinya macam ni. Ni dah dapat berlaku pun sebelum daripada zaman Nabi SAW berjuang. Rasulullah tu sebagai presiden raja negara Madinah, daripada zaman itu sampai last tahun 1924, tarikh kejatuhan
Kerajaan Turki Osmaniyah 3 hari bulan 3 tahun 1924 Masihi jatuh. Lepas tu terus sampai sekarang. Terus sampai sekarang. Tak ada kerajaan besar Islam yang naik dah, tak ada. Dia menjunam, meruduk. Tapi ulama-ulama bijak. Walaupun tak menang, tapi agama tak rosak. Cuma sedikit-sedikit tempat yang terjejas teruk. Contohnya Spanyol, dikristiankan semua sekali. Itu yang jauh, yang dekat macam Filipina. Saudara kita orang Melayu Filipina dikristiankan semua sekali. Alhamdulillah hari ni usaha dakwah dekat sana, ramai orang-orang dah balik semula kepada Islam dan mereka nak mengenal Islam semula. Alhamdulillah, kita doakan. Kita tak mampu nak ke sana. Yang kita mampu dulu dalam masjid macam ni, kuliah macam ni, ini pun tak berapa nak ngam kadang-kadang. Ini macam-macam. Yang kata nak pergi dakwah jauh-jauh lah. Nak ngurus kuliah dalam tempat sendiri pun kadang-kadang banyak hal. Begitu dan begini kan. Tapi bila itu yang kita kata, bila kita tak mampu, kita kena banyak mendoakan. Orang lain tu hebat-hebat pergi berdakwah begitu begini, bermodal. Kita doakan. Kalau doakan pun tak mampu, percayalah hati sedang rosak. Jadi maksud saya macam ni, kalau dalam keadaan kita baca dalam hadis Nabi SAW, keadaan kita kena standby, keadaan semakin teruk sampai zaman Dajjal keluar, semakin teruk. Nanti sampai Dajjal kalah, nanti sampai Imam Mahdi menang, nanti sampai Nabi Isa melawan Ya'juj Ma'juj dah habis, barulah aman. Lama lagi. Kita akan menghadapi zaman ni, anak kita, cucu kita. Tapi mencintai Islam duduk nombor 1 dekat atas, tu wajib. No kompromi. Berlaku atau tidak, Islam itu berlaku atau tidak, dapat duduk paling tinggi atau tidak, itu masanya. Zaman dia naik, zaman dia jatuh. Tapi mencintai Islam tu berada di atas, tu wajib. Jangan ngalah pula, alah biasalah, dah tak apalah. Sebab tu ulama sampai tahap sekarang ni, ulama sampai tahap pesan, kalau kita dah tak mampu lagi nak pergi berdakwah kepada umat yang jauh-jauh, jaga keluarga betul-betul. Dan juga yang dinamakan keluarga. Siapa yang namakan keluarga? Kawan-kawan rapat kita yang rapat dengan kita, yang bersikap keluarga dengan kita, keluarga kita, dan yang bersikap keluarga dengan kita. Masing-masing tiap-tiap orang jagalah. Setiap orang yang boleh cakup, setiap individu yang boleh kita pegang, jaga elok-elok, pasal elok-elok. Ni bukan cerita biasa-biasa bang. Ni memang cerita luar biasa. Cucu yang dekat sekolah tu tanya budak-budak sekolah tu, dia dalam kelas tu tanya dia, siapa yang sembahyang subuh pagi tadi? Kalau 20% sembahyang subuh dah ramai tau. Tingkatan 3, tingkatan 4. Kalau 20% dah sembahyang subuh, dah ramai. Sebab tu saya cakap, kita buatlah kajian di luar sana. Kita dalam masjid ni alhamdulillah semua dah berjaya dah. Datang masjid ni satu kerjaan yang sangat besar. Jaga perhubungan kita dalam masjid elok-elok. Kita keluar, dekat luar sana tu, kita nampak jemaah, katalah macam kita nampak 50 orang dah ramai. Belum ramai, jangan ingat ramai, ada 500,000 lagi kat luar sana yang tak tengah apa kat ni. Buatlah sesuatu. Kalau tak, nanti kita akan jadi hal dalam masjid, benda kecil-kecil, sikit-sikit senggol pun tak boleh. Pasal tak ada kerja nak dibuat, tak sibuk. Cuba tengok orang-orang yang sibuk dengan benda yang besar-besar. Dia kecil-kecil dah tak pergi tengok lagi dah, dia pergi sini. Macam-macam masjid Mutakin nak buat program anak muda lah, program itu nak buat macam-macam. Dah tak sempat lagi nak tengok benda kecil-kecil ni. Siapa yang banyak sangat titik bengik, tinggal aja. Banyak kecekadak, tinggal. Biarkan dia melayan cekadak dia sendiri, titik bengik dia sendiri. Kita banyak lagi benda besar-besar kita nak buat dekat luar sana. Umat tengah macam gini sekarang. Ya. Zaman ini kita cerita bersama ini cerita originalnya ni. Kita baca nanti, kalau kita baca tafsir Quran, kita baca hati-hati akhir zaman ni, kita baca tafsir Quran, banyak benda yang tak berlaku. Cerita pasal ekonomi Islam, baca pasal ekonomi Islam tak berlaku. Baca tentang pemerintahan Islam tak berlaku. Baca tentang gini-gini keadaan semua terkeliling tak berlaku. Lama-lama baca Quran jadi menyampah tau. Semua tak ada. Apa Nabi pesan? Umat zaman aku ada, sahabat Nabi SAW, kalau mengamalkan 9/10 daripada agama, belum tentu masuk syurga. Tapi umat aku di akhir zaman,
dapat mengamalkan 1/10 daripada agama, insya-Allah selamat. Sama ada asar atau hadis saya tak pasti, tapi begitulah bunyinya. Kita akhir zaman dapat 1/10 pun dah sangat baik dah. Pasal apa? 1/10 itulah yang kita mampu sekarang. Wirid, semayang, puasa, zakat, haji adalah. Riba boleh tak? Kena paksa kan? Pemerintahan cara bukan Islam boleh elak, kena paksa kan? Sistem persekolahan pembelajaran cara bukan Islam tak boleh elak kan? Berapa persen tinggal? Boleh tuan-tuan fikir bahawa sekolah kerajaan tidak boleh mewajibkan tutup aurat bagi orang Islam? Boleh fikir tak? Ingat anak-anak kita pergi sekolah tu tutup aurat pakai tudung tu wajib? Tutup aurat tu wajib? Tak wajib. Mana ada dia wajibkan di sekolah menengah? Tak ada. Sekolah Arab je wajib. Sekolah kebangsaan biasa wajib. Nampak tak? Bezanya. Jadi kita sedar kita duduk di zaman mana dan apa kita nak buat. Kan? Gitu. Nah, kita tinggal cerita tu. Kita cerita yang kata kita cakap tu pasal tentang ni keadaan ni. Pasal bila kita baca nanti kita jadi berkerut dahi. Nanti kita jadi sentak-sentak. Oh, tak gitu sebenarnya. Memang ada zamannya begini, beginilah keadaannya. Jadi kena cari maklumat lain dicantum. Sebab tu agama ni jangan tengok satu ayat je. Jangan tengok satu ayat je. Ada banyak perkara-perkara lain yang kena dicakup lalu dijadikan satu keputusan. Begitu. Wa idza nadaytumus shalah ayat 58. Semak tengok. Wa idza nadaytum ilas shalah ittakhazuha huzwan wa la'iba. Jika mereka dipanggil pergi menuju solat, mereka ketawa-ketawa, mereka ejek-ejek. Zalika bi annahum qaumun la ya'qilun. Mereka itu orang-orang, sungguh mereka itu orang-orang yang tidak berakal, tak berfikir. Solat ni tuan-tuan rahmati Allah sekalian, bukan zaman Rasulullah sahaja yang ada solat, sejak zaman dulu pun dah ada. Bahkan kita umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sembahyang kita yang kita ada ni, menurut sebagian ulama, kita ini adalah kumpulan solat daripada seluruh para nabi terdahulu. Sembahyang asar syariatnya pada nabi sekian, sembahyang zuhur nabi sekian, sembahyang maghrib nabi sekian. Dan bukan sikit. Nabi sallallahu alaihi wasallam masa dimi'rajkan mengambil perintah solat, datangnya 50 waktu, iaitu 50 sejarah solat daripada 50 nabi-nabi terpilih. Bukan sikit. Lalu berlakulah seperti apa yang dikisahkan dalam sejarah. Nabi Allah Musa alaihi salam menegur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, membincang dengan Rasulullah, umat kau tak akan mampu nanti, sampai tinggal 5. Macam biasa tu yang kita dengar cerita tu, sampai 5. Tapi 5 tu tak kurang 50-nya. Satu maghrib kita jalan, umpama kita semayang 3 rakaat ni 10 kali. Sesempurna mana yang kita buat, seolah-olah kita buat 10 kali sesempurna itu. Jadi bersemangatlah kita, jaga bacaannya, jaga khusyuknya, jaga hatinya, semampu kita yang boleh. Dan itu Allah kira 10 kali ganda. Dulu lagi. Jadi patutnya bila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memanggil orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani itu untuk solat, patut dia orang datang. Pasal ceritanya kita ni, kita kena masuk Islam, orang kafir kena masuk Islam, betul. Kalau yang ahli kitab, dia bukan, dia salin aja. Nabi baru datang, syariat baru sampai tu pun. Dia macam tu je sebenarnya. Tapi dia orang tak nak. Dan mereka dah sesat jauh dah. Dia ejek-ejek. Tapi yang ejek dalam kisah ni, ayat ni dalam kisah ayat ni, ada satu orang ahli kitab, dia dipanggil semayang, lepas tu dia ketawakan. Daripada jauh dia ketawa-ketawakan dengan kawan-kawan dia. Jadi Rasulullah panggil dia tu, cakap dengan dia, dakwah dengan dia, dia masuk Islam. Dia jadi bagus. Jadi seorang Muslim yang taat selepas tu. Adalah kisah. Qul, katakan wahai Muhammad kepada semua orang, ini yang kita nak pegang. Kalau dulu Rasulullah disuruh cakap dengan orang lain, tapi hari ini pegangan kita. Hari ni kalau orang tua-tua macam tuan-tuan yang ada ni, rambut-rambut putih, rambut-rambut putih semua ni, sembayang dah mantap dah.
pasal dah dekat dengan kubur. Tapi untuk anak-anak muda yang baru nak hidup, dia Allah jadikan satu jiwa untuk dia nak hidup, mengenal dunia, mengenal seronok. Tuan-tuan dah lepas zaman tu, kita dah lepas dah zaman tu. Kita dah masuk usia dan nak pergi kubur. Anak-anak muda kalau dia ingatkan tentang kubur, dia pun sengih kubur. Dia ketahu gitu. Pasal apa tak ramai yang mati muda? Adatnya yang muda tu baru nak hidup, baru nak kahwin, baru nak apa. Jadi mudah tanggal, solat mudah tanggal, syariat mudah tanggal untuk anak-anak muda. Namun inilah pegangan yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suruh Rasulullah sampaikan kepada, sebagai satu pegangan, menerangkan pegangan umat Islam untuk diberitahu kepada yang bukan Islam ataupun ahli kitab. Ya ahli kitab, wahai ahli kitab, hal tanqimuna minna, adakah kalian semuanya membenci, menyampah kepada kami, illa, hanya kerana an amanna billah, hanya kerana kami beriman, wa ma unzila ilaina, dan apa yang telah diturunkan kepada kami. Adakah kalian membenci kami hanya kerana kami ini beriman, hanya kerana apa yang diturunkan kepada kami, wa ma unzila min qablu, dan apa yang diturunkan sebelum itu, iaitu Taurat, Injil, Zabur, semua telah wahyu-wahyu yang ada tu. Adakah kalian benci kepada kami hanya kerana kami ini Islam? Wa anna aktsarakum fasiqun, dan sesungguhnya kebanyakan kalian tu jahat-jahat orangnya. Hidup tak teratur, jahat, kaki mabuk. Lepas tu bila kami beriman, kami minum arak tidak, apa tidak, jaga agama kami, kalian membenci kami. Adakah kerana itu saja? Hanya kerana itu saja menyebabkan kalian menyampah kepada kami. Ini orang-orang beriman ni tak tahulah apa yang dibenci sangat. Agaknya kerana keseronokan dunia yang orang Islam tak ada. Minum arak suka-suka. Itu zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam dulu. Minum arak suka-suka, tak dapat. Nak joget-joget dengan perempuan tak dapat. Zina kena blok, berhala tak laku. Itu semua perniagaan besar tu. Judi tak laku. Islam tak bagi semua tu kan? Betul. Bahawa banyak premis kena tutup. Masa Nabi mula-mula berdakwah dulu, ikut dakwah Nabi, premis tu semua kena tutup. Peniaga-peniaga macam tu semua kena tutup. Tu yang tak puas hati tu, datang tak puas hati. Sampai hari ni masih macam tu lagi. Sampai hari ni masih macam tu lagi kes ni. Bukan tak tahu Islam tu betul, tahu sangat. Lagi-lagi yang dekat dalam kuil-kuil tu, yang kat dalam tokong-tokong tu, yang dekat dalam church tu, semua tahu. Dalam sinagog tu semua tahu Islam betul. Tak tahulah apa benda yang dipertahankan. Sebab tu Quran mempersoalkan benda-benda macam ni. Jadi itu untuk memantapkan kita. Kita dah alhamdulillah berzina tidak, minum arak tidak, apa jadi asing bagi kita. Syukur banyak-banyak. Sekarang tengok judi dah tak payah pakai nombor ekor lagi dah. Tak ada lagi dah ni pakai songkok kena tangkap kena nombor ekor. Tak ada lagi dah. Dah tak ada dah. Picit-picit je dekat telefon. Tok-tek. Kau nak judi online ke, nak beli nombor ekor ke, nak beli 6D ke, 4D ke, beli top up dah. Kat situ je lah tuntang-tuntang. Baik yang muda, baik yang tua. Nak tikam-tikam pun dekat situ juga. Telefon je. Picit-picit tekan tendang sana, tendang sini. Dah tahap tu dah sekarang ni. Macam judi tu dah tak nampak sangat dah. Kedai judi tidak, apa tidak. Rupanya dekat dalam telefon banyak. Yang dah terelak, alhamdulillah. Yang janggut-janggut putih, rambut-rambut putih semua dah tak ada kena-mengena dah. Cerita ni semua dah lepas dah zaman dah. Tekan telefon pun tak pandai. Nak judi apanya? Dekat telefon pun terkial-kial. Syukur je lah banyak-banyak. Iya. Cabaran kamu bukan telefon, tapi untuk anak-anak muda, jangan buat pasal tu barang. Tu barang cabaran besar. Semua ada kat situ. Sepetik jari sampai. Itu dah rasa teruk dah. Membenci hanya kerana beriman. Allah minta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam up lagi daripada itu. Nak tahu ada benda buruk lagi daripada itu. Ada benda buruk lagi daripada itu. Yang kalian buat tu dah buruk dah.
membenci kami kerana kami beriman. Kami tak bunuh kalian, kami tak benci kalian, kami tak kacau kalian. Kami cuma beriman, lepas tu berdakwah supaya kalian beriman. Nak beriman, tak nak beriman, ya sudah. Begitu aja. Itu pun kalian menyampah, benci dengan kami. Tapi sebenarnya ada yang lagi teruk lagi daripada keadaan itu. Ni kami bagi tahu. Qul, katakan wahai Muhammad kepada mereka, hal unabbiukum bisyarrin min dzalik. Adakah kalian mau tahu kalau aku bagi tahu yang lebih teruk daripada itu? Masubatan indallah, sebagai satu balasan daripada Allah. Man la'anahullah. Ini dah mula cerita pasal kejadian yang pernah berlaku, sejarah yang pernah berlaku, realiti yang pernah berlaku. Man la'anahullah, siapa yang kena laknat dengan Allah, satu. Wa ghadiba alaihi, kena marah dengan Allah, kena murka dengan Allah, dua. Wa ja'ala minhumul qiradah, dijadikan monyet, wal khanazir, dijadikan babi-babi, wa abadat taghut, dijadikan penyembah berhala. Siapa yang Allah laknat, siapa yang Allah murka, siapa yang kena ubah jadi monyet, siapa yang kena ubah jadi babi. Walaupun monyet dengan babi itu tak banyak kena, tapi dalam sejarahnya ada. Wa abadat taghut, dan hatinya itu lebih suka menyembah taghut, menyembah berhala. Ulaika syarrun makanah, itu lebih buruk lagi tempatnya, nanti bakal masuk di neraka. Wa adallu an sawa'is sabil, dan lebih sesat daripada jalan yang lurus. Ini dijadikan pegangan. Pegang akidah sungguh-sungguh. Hari ni tuan-tuan, Masya Allah, tentang akidah ni. Dulu kita kalau dengar perkataan murtad, dulu dengar perkataan murtad, rasa jijik, rasa pelik, rasa pening, rasa mual. Dulu-dululah, tahun 80-an ke belakang. Satu kes murtad, dia punya viral dia, Masya Allah, mengundang banyak apa ni, panas 80-an ke belakang. Tapi sekarang tu saya kata, yang janggut putih, rambut putih ni tak ada kena-mengena dah. Picit telefon pun terkial-kial, jangan risau, tak jadi apa lagi dah. Tapi yang bayar saya ke bawah, jangan. Tekan je, kalau nak murtad, saya mahu murtad. Tekan je Google, keluar dekat mana nak pergi jumpa, siapa dia punya orangnya, nak murtad dekat mana. Iya, sekarang blog besar-besar, laman web besar-besar, perjumpaan banyak dekat mana-mana dia buat. Murtadin.com, golongan orang murtad, mantan muslim.com. Tekan je, grup dalam tu beribu-ribu orang ada. Tentang akidah, doa lah Allah kekalkan akidah. Yang kita dah tak, tapi yang ke bawah-ke-bawah. Soalan-soalan pelik-pelik keluar semua dekat dalam telefon. Telefon tu ilmunya banyak kat situ. Nak ilmu baik ada, nak ilmu jahat ada. Itu kalau kita cerita tentang siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Nak cerita pasal ayat terakhir surah Fatihah tu, jalan lurus, jalan Allah murka, jalan Allah, jalan sesat. Jalan murka, jalan sesat, jalan semua ada dekat dalam ni. Engkau nak ceramah jadi murtad pun ada, engkau nak dengar ceramah Habib Ali, para habaib pun ada, engkau nak dengar ceramah wali-wali Allah pun ada, nak dengar apa je, apa maklumat, semua ada dekat dalam. Sekarang picit je semua keluar. Yang Nabi kata apa? Akhir zaman itu apabila ilmu tersebar luas. Dulu kena beli buku bang, kena beli Quran, kitab apa segedabak. Sekarang yang tu jadi rujukan, pakai kat sini. Salin kitab ada dekat dalam ni, kitab salin ambil gambar ada dekat dalam, nak tipu pun kat dalam ni juga. Semua ada. Doa kuat-kuat anak cucu. Besok dia orang tu yang doakan kita. Sambung ayat 61. Wa iza ja'ukum, tu perangai. Tadi Allah minta kita berpendirian, kita pegang. Bila Allah kata kul, ni perangai. Wa iza ja'ukum, bila mereka tu yang tadi tu
Orang-orang ahli kitab tu yang ketawa-ketawa tu, yang leceh-lecehkan kita tu, leceh-lecehkan orang Islam. Wa idza ja'ukum qalu amanna. Kalau datang kepada kalian, ni sama-sama bangsa Arab, sama-sama cakap Arab, pernah dulu ada kitab. Kita dekat Malaysia tak berapa jelas lagi, pasal kita memang lain-lain. Hindu punya style, Buddha punya style, Islam punya style. Bangsanya pun lain-lain. 3 agama besar, 3 bangsa besar. Tak berapa nak mencabar sangat. Buat dekat Arab, kita Malaysia Islam agama rasmi kan. Kalau ada majlis rasmi boleh baca doa untuk orang Islam, guna pak imam. Kat tempat lain survival bang. Kat Amerika kalau buat majlis bersusun ni, orang Yahudi doa, orang Kristian doa, orang pak imam Islam doa, pak imam bangsa agama apa doa. Macam tu. Survival agama. Sebab tu yang ada ni kita kena jaga sungguh-sungguh. Sebab itulah kita kena tunjukkan rajin, kena banyakkan majlis ilmu supaya nampak agama tu dijaga. Tak ada lagi dah agama lain buat kerja macam ni bang. Masuk dalam orang Kristian nak baca kitab, dia punya kitab Taurat Injil tu nak ngajar macam ni lagi. Dah tak ada. Tak dibuatnya tak. Agama lain ada buat. Tak ada buat. Orang Islam buat sempat dah 14 abad. 15 abad ni masih lagi baca wahyu, terangkan macam ni. Syukur banyak-banyak kekalkan. Dulu penjajah datang, dah sangkut sikit. Sekarang ada luang lagi. Jadi usaha kekalkan. Kita doakan semoga majlis ilmu ni matinya kita dia tak mati. Penyambung-penyambung kita belakang makin meriahkan majlis ilmu. Supaya nampak kukuhnya agama, nampak orang kafir nampak kukuhnya agama. Kita bukan nak hentam dia orang, tapi dia orang tengok rajin lagi belajar. Ada lagi majlis ilmu. Nah. Wa idza ja'ukum qalu amanna, kalau jumpa kalian dia orang kata dah beriman. Wa qad dakhalu bil kufri, padahal mereka datang dalam keadaan kafir. Waqum kharaju bih, keluar daripada kalian pun dalam keadaan kafir juga, tak beranjak pun. Ni munafik. Ini munafik. Wallahu a'lam bima kanu yaktumun. Allah lebih tahu tentang apa yang mereka sembunyikan. Ni ayat ni habisnya episod ni sampai ayat 63, 8-12. Itu 8 minit insya-Allah. Habis episod saya baca ni 57 sampai 63, habis satu bab. Nanti yang kemudian kena tengok lagi sampai mana ayat mana. Kalau tak tergantung. Wa tara katsiran minhum yusari'una fil ismi wal udwan. Kalian lihat sebagai bukti, cuba cek tengok, nama ni nama kajian sosial. Cuba tengok orang-orang yang perangai macam gitu. Wa tara katsiran minhum, kalian melihat mereka, ramai daripada kalangan mereka, majoriti daripada kalangan mereka itu yusari'una fil ismi wal udwan, berlomba-lomba bersegera cepat-cepat. Kalau buat dosa, ada benda tak elok, ada benda yang seronok-seronok, yang tak ingat Tuhan punya perkara, happy-happy, sembah nafsu, ramai cepat pergi. Wal udwan, dan permusuhan, sikit-sikit gaduh. Orang tak beriman gitu. Kalau orang beriman dia sabar-sabar dia lagi. Tak apa, dia tengah panas hati, sabar, gaduh tak sampai mana. Tapi kalau yang lain, ada satu bangsa datang ke tempat kita, imigrasi, dia bergaduh dengan dia, dijumpai oleh pihak keselamatan negara. Dalam semak belakang dia punya penempatan tu, dalam semak belakang penempatan tu banyak tulang orang, tangan, kaki, kepala, baling-baling. Dia tak sebutlah bangsa apa. Dapat berita ni 2-3 hari lepas. Tahap bergaduhnya macam tak puas hati, erat. Lepas tu baling di tangan dalam semak, baling, badannya baling-baling dalam semak belakang. Orang tak jumpa. Kalau sahih ceritanya, tak sebutlah bangsa apa, tapi ada kat dalam negara, migrasi punya orang cepat bergaduh dengan minum arak, dengan apa benda sikit punya hal, gaduhnya Masya Allah. Itu orang beriman, cerita dosa pahala, sabar dapat pahala. Bergaduh cepat minta maaf, tak sanggup 3 hari bergaduh tak tegur, nanti tak dapat rahmat. Kita gitu, ada belajar gitu, betul? Beza.
Wa aklihimus suht, makan benda haram. Walaupun ahli kitab. Ni jangan kata yang kafir, yang ahli kitab tu. Sebab tu Allah sebut 3 tadi ni, ayat 57 ni. Pasal perangai lebih kurang sama. Yang mentertawakan agama. Walaupun orang-orang tu orang-orang Islam, namanya Islam, tapi kaki-kaki ketawakan agama, kaki-kaki mainkan agama. Lebih kurang je perangai dia tu. Ayat 57 tengok balik. Lebih kurang je perangai dia tu dengan orang ahli kitab yang tinggalkan agama dia, perangai Yahudi Nasrani tu yang nak tinggalkan agama tu, lebih kurang juga perangai macam orang kafir. Lebih kurang je. Tu kita cerita pasal sikap, kan? Baik. Labi samakan ya'malun, buruk betul apa yang mereka lakukan. Ni Allah bagi tahu, Allah yang cakap. Ni penutupnya. Inilah yang kita buat ni. Tapi ni Allah tegur orang Yahudi dan Nasrani. Laula yanhahumur rabbaniyun. Kalaulah Rabbani orang-orang alim, wal ahbar pendeta-pendeta, rabbaniyun rabai, kalau bahasa Yahudinya rabai, wal ahbar dan pendeta-pendeta mereka. Rabbaniyun, rabai itu untuk orang Yahudi, ahbar untuk orang Kristian. Kalaulah pak imam, orang-orang alim Yahudi, orang-orang alim Kristian yang bawa Taurat, yang bawa Injil, yang bawa Zabur, mereka menegah an qaulihimul ithma, menegah umat mereka itu daripada cakap-cakap yang berdosa, menentang kebenaran. Wa aklihimus suh, menegah mereka daripada makan benda haram. Kalaulah ulama-ulama mereka berusaha. Itulah yang kita buat ni. Bukan nak masuk universiti, belajar macam ni bukan pasal nak masuk universiti. Memang tak ada pun, dah tua-tua dah semua. Tapi sebagai satu keberkatan. Moga-moga besok tuan-tuan dah meninggal kat sini, anak-anak yang muda tu ramai datang. Pasal tempatnya ada. Tempat belajar tu ada. Yang mati-matilah. Pindah alam, jumpa Allah Ta'ala, pindah. Macam kita baca doa tadi tu, moga-moga hari pertemuan kita dengan Allah, hari mati kita tu hari yang paling bahagia dalam hidup kita. Mati-mati dah. Tapi kalau majlis ilmu dikekalkan di masjid-masjid, di surau-surau, di organisasi-organisasi, umat akan datang. Kalau nak balik ada tempat, tahu tak? Nak balik tu ada tempat. Nak taubat ada tempat, datang masjid lah dengan kuliah. Nampak? Sebab tu kalau kita tengok anak-anak muda separuh umur, suku umur datang duduk kuliah, rasa sebab ni dalam hati. Nampak yang anak-anak muda kat dalam depan-depan kita ni, tak payah jumpa dia aku doakan, tak. Dalam tengok nampak muka terus doakan. Dengan perasaan kita doakan, ya Allah rahmatilah kau orang semua. Bawalah kawan-kawan kau orang datang sini. Allah kata kalaulah orang-orang alim mereka menegur perbuatan-perbuatan umat. Nabi sama kanu yasnaun, buruk betul perangai dia orang tu. Cakapnya berdosa, menipu sana, tipu Taurat, tipu Injil, menentang Rasulullah, menentang Quran, makan benda haram lagi, dah tentu tak boleh. Hara sekali keadaan. Ulama'nya bisu. Jabatan agama buat program, kita masjid saja buat program, ustaz-ustaz sendiri pergi, orang-orang tabligh, orang-orang kumpulan-kumpulan dakwah bergerak sendiri untuk agama ni. Bang, 14 abad bang, dah abad yang ke-15 sejak Nabi SAW wafat sampai sekarang, dah 1500 tahun dekat. Islam jatuh 3 hari bulan 3 sampai sekarang dekat 100 tahun, dari tahun 24 sampai sekarang masih ada lagi macam ni. Syukurlah banyak-banyak. Cakap terang, syukur banyak-banyak, pertahankan, lebarkan sayap. Semoga Allah melihat, Allah kesian tengok kita punya Allah, Allah kesian tengok kita punya usaha. Allah berkati kawasan Kota Jaya, kawasan Kota Tinggi, seluruh kawasan ni Allah berkati. Hati orang kafirnya lembut, tak marah-marah. Hati orang munafiknya tak keras sangat. Hati orang berimannya lembut. Kita tak tahu tu tindakan Allah Subhanahu Wa Taala, kita tak tahu. Doa. Amin ya rabbal alamin. Dah sampai sini. Nanti kita doakan ni untuk adik Muhammad Alif bin Nasrul, pertandingan hafazan. Ni anak OKU ni, Alif yang ada selalu khidmat dekat sini ni. Dia nak pergi pertandingan hafazan peringkat negeri Johor, wakil daerah Kota Tinggi. Semoga berjaya. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim.
Rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.